Silakan duduk. Oke, terima kasih. Encik Rizman ya? Ya betul. Oke. Sebelum itu saya perkenalkan dulu lah. Nama saya Safwan bin Awana, pegawai kredit daripada Bank XYZ. Terima kasih kerana sudi hadir hari ini tepat pada waktu pada temu janji kita. Oke, apa boleh yang saya bantu sekarang? Baik, sekarang saya datang di sini atas tujuan permohonan pinjaman lah, dan saya harap permohonan saya dapat diluluskan. Oke, insyaallah saya akan lihat. Permohonan C ini dalam data kami, Encik mohon 15.000 Ya betul. untuk tujuan majlis perkahwinan. Boleh saya tahu bila perkahwinan ni? Ya, perkawinan tersebut mungkin dijalankan pada ujung tahun ini, dan kami merancang untuk menjalankan perkawinan ini di Dewan Community Bangi, Oke. dan yang dekat Bangi lah. Ya. Bagi sempurna. Ya betul. Oke. Baik, sebelum tu saya mau beritahu dulu lah, sebelum kita lanjutkan proses ni pinjaman ni, kita kena buat penilaian terlebih dahulu, iaitu scorecard kredit daripada Bank XYZ sendiri. Jadi kita akan mula daripada karakteristik anda dan juga sejarah kredit anda. Oke, jadi boleh saya tahu sekarang Encik kerja sebagai kredit pentadbiran dah berapa lama nih? Ya betul, saya bekerja sebagai pegawai pentadbiran dah lebih kurang setahun, dan kerja tetaplah di salah satu syarikat pembinaan. Oh, oke. Jadi baru lepasan graduan yang baru atau apa nih? Lepasan graduan lebih kurang. Diploma lah kan? Ya betul. Oke, bagus. Awal dah kerja pun dah. Kerja tetap dan juga kestabilannya. Saya cek dulu situs anda. Oke. Saya baru semak situs Encik sekitar 580. Sebenarnya 580 ni jauh agak rendah. Kalau ikut Purata Bank di Malaysia ni 600 baru kita kira fair value. Tapi sekarang situs Encik di bawah fair value, dan dalam rekod situs anda ni pun ada rekodkan beberapa kelewatan bayaran sebelum ni. Jadi boleh Encik terangkan sedikit kenapa ya? Ya betul, saya mengalami sedikit masalah dari segi pembayaran karena pada awal mula saya bekerja dulu, saya ada sedikit mengalami masalah keuangan lah. Masalah keuangan dari segi gaji, pada masa itu gaji belum tetap kan. Tapi sejak ada gaji saya dah mula dijadikan tetap, saya mula membayar lah untuk dari segi komitmen, termasuk dari segi PTPTN dan juga angsuran motor yang saya loan daripada bank lah. Oh, jadi boleh saya tahu sebelum anda dapat kerja tetap ni, kerja anda sebelum ni apa? Sebelum ini saya hanya seorang mahasiswa. Oh, mungkin Encik ni buat rider mungkin? Ya betul. Oke. Baik, kami juga nampak buat masa sekarang ni Encik tiada tunggakan aktif sekarang. Cuma boleh saya tahu Encik ada sejarah apa-apa pinjaman dengan bank kami sebelum ni? Setahu saya belum pernah ada pinjaman sebelum ini, dan saya hanya buat pinjaman PTPTN saja, itu pun pinjaman pendidikan. Oh, oke. Baik. Walaupun skor rendah, boleh dipertimbangkan sebenarnya jika ada pemulihan dan aliran tunai semasa yang lebih stabil kan, memandangkan Encik pun dapat kerja tetap kan, sudah bertukar daripada jadi rider. Oke. Jadi kita pergi seterusnya kepada capacity dan tempo anda bekerja lah. Jadi dengan kerja tetap Encik sekarang ni, pendapatan gaji kasar Encik yang tertera dalam data kami, gaji kasar sekitar 2.300 dan gaji bersih sekitar 2.000. Betul tak? Ya betul, tapi sebenarnya pendapatan tidak menentu sebenarnya, sebab kadang-kadang saya ada buat overtime juga kan di company itu, jadi saya ada dapat elan lah lebih kurang 2 ke 300 ringgit begitu. Oh, oke. Agak memuaskan lah juga overtime itu kalau sebulan. Ya betul. Oke. Jadi kalau berdasarkan komitmen bulanan Encik termasuk ansuran motor ada sekitar 220 ringgit untuk motor, PTPTN bulanan 150 dan jumlahnya sekitar 370. Berdasarkan data kami daripada debit service ratio Encik sekitar 18.5%
Sebenarnya itu rendah ya, ikut purata bank yang tetapkan di Malaysia ini. Jadi maksudnya Encik masih ada lebih dua kali ganda lebihan pendapatan sebenarnya berbanding pinjaman, dan sangat meyakinkan lah bagi pihak kami. Jadi apa lagi yang selepas ini yang Encik rasa mungkin ada sebab risiko kan? Oke, sejujurnya sikap ni memang bagus lah. Kalau kita nilai pun dari permohonan pinjaman, kami tengok bukan saja ASR tu bagus dari segi daripada soalan saya pun sebenarnya tadi, gaya pengurusan kewangan Encik sangat bagus dan sangat bertanggung jawab dan terkawal. Betul, sebab salah satu faktor sebab pendapatan saya mungkin sebelum ni 2 kali lebih tinggi, sebab saya sudah mula untuk menjaga perbelanjaan. Dari segi perbelanjaan, sebab saya mau di masa depan saya dapat mengelakkan sebarang tekanan lepas kahwin. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk seterusnya kita pergi kepada modal ya. Encik ada simpanan apa-apa untuk perbelanjaan perkahwinan nanti? Ya, saya ada buat simpanan pribadi lebih kurang 2.500 dalam account biasa, dan juga tabung haji lah lebih kurang 7.000 ringgit gitu. Oh, oke. Bukan 7.000 ringgit tapi 1.000 lah, 1.000 ringgit. Okay. Ya, nampak saya memang nampak kesilapan di situ. Ya. Jangan risau. Jadi Encik guna modal sendiri sekitar 20% lah, 15 hingga 20%, dan itu usaha yang baik lah untuk cover. Sebab saya boleh lihat Encik tidak terlalu bergantung sangat dengan pinjaman kami ni. Oke. Seterusnya kita pergi kepada collateral ataupun cagaran dan juga penjamin. Boleh saya tahu sekiranya lah kan 15.000 ni, ataupun tiba-tiba anda mungkin dipecat kan daripada pekerjaan anda yang sekarang ni, jadi dan akibatnya macam biasalah gagal kan bayar, boleh saya tahu macam mana, apa yang anda perlu buat pada masa itu? Sekiranya saya mungkin kehilangan semua pendapatan mungkin sebab dipecat, apa yang saya boleh buat, mungkin saya hanya mampu menjadikan motosikal, saya ada motosikal yang mungkin saya boleh jadikan cagaran dengan nilai pasar mungkin lebih kurang 4.000. Okay. Dan juga ditambah dengan aset simpanan saya di ASB lebih kurang 7.000. Okay. Dari segi kondisi luarannya majlis perkahwinan ni kan di Bangi, boleh saya tahu macam mana keadaan di sana? Okey, berkenaan dengan dewan untuk majlis perkahwinan saya nanti, dia lokasinya sangat strategik, kemudian dia mudah diakses lah, mudah diakses. Pasal dari segi harga package pun, catering pun agak boleh terkawal dan berkemampuan lah untuk saya tampung. Ya, memang agak logik juga lah dengan kos 15.000 untuk majlis perkahwinan ya. Memang baik. Oke. Jadi kalau kita tengok kan dari sudut pinjamannya, sebenarnya Encik bukan orang pertama pun yang pinjam untuk perkahwinan, yang ramai saja. Jadi perkahwinan tu mungkin agak risiko pembatalan majlis mungkin agak rendah lah memandangkan sebenarnya ramai juga pun. Oke. Baik Encik. Selepas saya lihat lah kan laporan penilaian dan juga sisi temu bual kita ni, berdasarkan maklumat yang Encik beri, permohonan yang Encik ajukan ni pun sebenarnya berpotensi sebenarnya untuk diluluskan. Cumanya kita jujurlah, skor situs Encik agak rendah sebab di bawah paras purata bank di Malaysia ni, seperti bank kami lah. Bank kami limit dia 600. Itu bagi kami fair value. Tapi kalau di bawah agak membimbangkan dari pihak kami sendiri. Tapi insyaAllah boleh dipertimbangkan. Dan sebenarnya saya boleh juga bagi nasihat di sini. Sekiranya Tuan Encik ada penjamin dari pihak Tuan sendiri, mungkin
potensi untuk kami luluskan itu pun sebenarnya tinggi kalau ada penjamin. Lagi kalau dia tuh memang pekerja tetap dari sektor kerajaan, harap tuan paham lah. Jadi mungkin insyaallah majlis Encik akan berjalan lancar. Kami akan bincangkan dulu dan kami akan maklumkan dan hubungi Encik dalam tempoh masa 3 hingga 5 hari bekerja. Jadi itu saja. Sebelum kita bisa, saya akan bagi dulu Encik. Boleh saya minta tuan ada bawa apa-apa dokumen? Ada Cik. Untuk payslip dan untuk mengesahkan saya punya pendapatan lah. Oke, dan ini borang untuk sahkan terlebih dahulu. Boleh boleh. Borang. Oke, Baik. Terima Terima kasih atas penerangan. Cik. Assalamualaikum. Dengan proses peminjaman saya. Macam ni ya, Cik Rizman ya. Sebab kami sudah nilai semula, disebabkan beberapa faktor kami terpaksa reject permohonan Encik sebab pertama anda belum cukup lagi secara rekod kredit, menjadikan kami bimbang lah, ragu sama ada anda boleh bayar semula. Dan kemudian ada beberapa faktor lagi macam yang saya cakap hari itu, sitos anda rasa rendah berbanding kami punya, jadi kami punya ketua bahagian terpaksa reject lah. Jadi saya mohon maaf lah.